Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Baru-baru ini telah tular tentang seorang ustaz yang telah membuat kenyataan bahawa seandainya Nabi mengambil jalan ke kanan dan Tok Syekh mengambil jalan ke kiri, maka kita mestilah mengambil jalan kiri dan ikut Tok Guru itu, kerana Tok Guru itulah yang lebih mengetahui jalan untuk sampai kepada Nabi. Ramai orang telah memberi komentar terhadap kenyataan tersebut. Ada yang mempertahan dan ada juga yang telah memberikan kritikan. Saya ingin membawa sudut pandang seorang ulama ahli sunnah yang terhormat dari Syria, iaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti berkenaan hal ini. Syekh Al-Buti pernah menyebutkan suatu perkara yang sama konsepnya dengan isu ini, tetapi hanya berbeza pada rupa gambaran masalahnya. Dalam buku beliau Haza Walidi, inilah ayahandaku, beliau mengisahkan suatu pengalaman yang pernah beliau alami dengan golongan sufi pelampau di Jizre ataupun Jazirah, kampung Syekh Al-Buti. Pada muka surat 102 daripada buku ini, Syekh berkata, suatu hari dalam suatu majlis saya mengulas tentang Rabitah. Rabitah ini adalah perbuatan orang sufi yang membayangkan wajah syekh mereka sebelum mereka berzikir. Saya menjelaskan tentang keharaman hal tersebut dalam amalan dan suluk, serta bahawa tasawuf berlepas diri daripada bid'ah ini yang telah menyusup masuk ke dalam tasawuf. Maka ucapan saya tersebut telah didengari oleh seorang syekh tarikat Naqsyabandi di Jazirah. Lalu dia menziarahi ayah saya untuk mengadu kepada beliau tentang kenyataan saya tersebut. Dia menyangka bahawa ayah saya yang kuat mengamalkan tasawuf akan mempertahankan Rabitah ini. Lalu dia duduk dan menceritakan kepada ayah saya ucapan yang telah saya sampaikan dan sanggahan saya kepada Rabitah. Saya hanya duduk diam dan mendengar aduan tersebut kerana telah menjadi kebiasaan saya untuk duduk diam dalam majlis ayahanda, dan saya hanya akan bercakap sekiranya diminta atau ada apa-apa keperluan. Setelah syekh tarikat tersebut habis mengadu, ayah saya menjawab, hal yang disebutkan oleh si Sa'id itu betul. Kata beliau lagi, seorang Muslim yang duduk berzikir kepada Allah tidak boleh hadir dalam hatinya walaupun rupa gambaran Rasulullah, apatah lagi muka syekhnya. Kemudian syekh memberi komentar, sebenarnya Rabitah ini direka-reka oleh golongan tarikat yang terkemudian untuk menggalakkan murid mereka agar mentakdis dan memuliakan syekh mereka. Kemudian syekh berkata, saya juga pernah mendengar syekh yang sama yang datang mengadu kepada ayah saya berkata dalam sebuah rakaman kaset. Dia berkata dalam suatu majlis umum, katanya, sesungguhnya cinta kepada syekh lebih utama dan didahulukan daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mirip dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat, kita mesti ikut Tok Syekh daripada ikut Nabi. Kemudian Syekh itu menyambung, la'allakum tasta'zimun hadzal kalam. Syekh itu berkata, mungkin kamu rasa pelik dengan perkataan ini. Sama jugalah dengan kata-kata Ustaz Muhaizat, kita sekali dengar kakak ni taksub sungguh, maknanya sekali dengar pelik lah. Samalah konsepnya apa yang Ustaz Muhaizat sebut dengan syekh tarikat ni sebut berdasarkan pengisahan Syekh Al-Buti. Kemudian syekh tu berkata lagi, alasannya adalah kerana Allah itu sangat besar dan mulia dan hati seorang murid tidak akan mampu sampai kepada cinta Allah tanpa melalui jalan cinta kepada syekh. Sama seperti ayat Muhaizat, kita tak boleh ikut Nabi sebab kita akan salah, maka mesti ikut Tok Guru. Kemudian syekh tarikat itu berkata, sekiranya murid itu telah cinta kepada gurunya, maka barulah dia akan sampai kepada cinta Tuhan. Sebab itulah kami mengatakan bahawasanya cinta kepada syekh itu lebih utama dan didahulukan daripada cinta kepada Allah. Konsep yang sama, mirip pengalaman Syekh Al-Buti dengan apa yang telah kita dengar daripada Ustaz Muhaizat. Kemudian penulis iaitu Syekh Al-Buti telah mentranskrip ucapan syekh tersebut dalam bahasa pasar. Kemudian beliau mengulas, bandingkanlah
antara perkataan syekh tarikat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu tersangat cinta mereka kepada Allah. Kamu akan mendapati kata-kata syekh tarikat itu sangat bercanggahan dengan Al-Quran. Kemudian syekh menyambung lagi, sudah pasti perkataan tersebut adalah suatu penipuan. Sepatutnya segala sifat keagungan Tuhan itu lebih memudahkan hamba untuk mencintai Tuhannya, bukannya menjauh dan menyusahkan mereka daripada mencintai Tuhan. Seorang murid yang cinta kepada syekh sebenarnya mencintai gurunya kerana Allah, kerana cintanya kepada Allah, bukannya terbalik seperti yang disebutkan oleh syekh tarikat tersebut. Dalam konteks kes muhaizat, kita ikut ahli ilmu dan ulama adalah kerana kita ikut dan patuh kepada Nabi terlebih dahulu. Nabi yang suruh kita bertanya ulama sekiranya kita tidak tahu, maka kita merujuk ulama adalah kerana kita mengikut dan patuh kepada Nabi, bukannya terbalik seperti yang disebutkan oleh muhaizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattabi'uni yuhibbukumullah, yakni ikutlah aku, yakni Rasulullah Nabi Muhammad, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Hal ini juga bermaksud bahawa perkara-perkara yang qat'i dan jelas dalam agama tidak perlu lagi kepada ulama. Hal yang maklum minad din bid-darurah juga tidak perlu kepada ulama. Hal-hal berkenaan asas akidah juga haram untuk kita bertaklid, malah wajib kita berfikir dan mengikut Nabi setelah terbukti kebenaran dan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah secara ringkasnya apa yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Buti tentang kenyataan seorang syekh tarikat di kampung beliau, bahawa cinta kepada syekh itu didahulukan sebelum cinta kepada Allah, sedangkan yang asalnya adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah itulah yang membawa kita cinta kepada syekh, bukannya terbalik, bukannya cinta syekh itu yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kes mengikut Nabi ke kanan atau mengikut tok syekh ke kiri, kita sepatutnya menjawab, kita ikut Nabi ke kanan, dan Nabi itulah yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli ilmu sekiranya kita tidak mengetahui dan tidak memahami hukum hakam. Allah Subhanahu wa taala a'lam.